أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فابدأ لنا بالهدى وبالعلم كلنا يعلم فضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat rahimakumullah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan serta diberi taufik dan peluang serta ruang untuk sama-sama kita meneruskan kembali majlis ilmu kita. Diharapkan sekiranya hadir sehat walafiat. Insya-Allah sambungan kitab kita Minhajul Abidin pada muka surat 76 edisi Rumi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata musannif, maka ketahui olehmu wahai hamba Allah bahawasanya umpama lelaki ini, yakni masuk laki-laki perempuan, maka ketahui olehmu bahawasanya umpama lelaki ini yang dikehendak kepadanya kepada lelaki di dalam bab agama, berkehendak ia di dalam bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat-sangat keduanya perkara. Ini cerita pasal uzlah, mengasingkan diri bagi seorang laki-laki yang diperlukan, diperlukan oleh masyarakat. Orang memerlukan khidmat dia, orang memerlukan agama yang ada pada diri dia. Dengan adanya lelaki yang seperti itu boleh mengawal keadaan umat, boleh mengawal, boleh menjaga umat daripada terpedaya dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan, dan dia juga menjadi rujukan orang-orang Islam tentang hal-hal agama, tentang hal ibadah. Maka tidak bolehlah dia nak mengasingkan diri sama sekali, yakni dia tak boleh nak melarikan diri dia duduk di suatu tempat yang tidak ada makhluk. Contohnya dia nak lari di atas puncak bukit, dia nak lari atas puncak bukit, dia nak putuskan hubungan dia sama sekali dengan makhluk. Dia nak lari atas gunung, nak bertapa, nak beribadat. Maka Islam tidak membenarkan lelaki yang seperti ini untuk beruzlah ataupun mengasingkan diri dengan makna memutuskan sama sekali hubungan dia dengan manusia. Bahkan
apa yang perlu dibuat laki-laki yang seperti ini, dia mestilah duduk di kalangan masyarakat, itu duduklah bersekali dengan manusia walaupun dalam keadaan manusia pada waktu itu terdapat pelbagai fitnah, pelbagai maksiat, dia tak boleh larikan diri. Kerana apa? Kerana ada orang yang memerlukan dia lagi. Kerana ada orang yang berhajat kepada dia kena duduklah dengan manusia, bercampur dengan manusia yang pelbagai karenah, pelbagai fitnah dan sebagainya. Dia tak boleh lari. Kalau dia larikan diri, dia hukumnya haram. Kerana dia mengelakkan diri dia daripada orang yang berhajat, yang berkehendak kepada dia. Lain kalau orang tak perlukan dia langsung, seorang manusia pun tak memerlukan dia, itu lain. Tapi dalam ramai-ramai manusia itu, dalam masyarakat tu masih lagi ada yang memerlukan dia sebagai tempat rujukan dalam hal-hal ilmu, dalam hal-hal ibadah. Ada orang perlukan dia, walaupun ramai yang tak perlukan dia. Nak bandingkan yang memerlukan dengan yang tak memerlukan dia, ramai yang tidak memerlukan, sedikit sangat yang memerlukan dia. Walaupun begitu, dia tak boleh melarikan diri untuk memutuskan perhubungan dia terus dengan manusia. Bahkan dia kena duduk bercampur dengan manusia. Tetapi mestilah ada pada dia laki-laki yang seperti ini ada dua perkara yang sangat-sangat kedua ini, yang sangat-sangat penting. Mana dia? Yang pertama, salah suatu daripada keduanya, sabar yang panjang, kesabaran yang panjang dalam nak berdakwah di kalangan ataupun di dalam masyarakat yang pelbagai fitnah. Dia kena sabar. Kalau nak ikutkan nafsu dia nak lari, baik lari. Duduk atas puncak gunung buat ibadat seorang-seorang, tak ada sibuk dah, tak ada tengok maksiat dah, tak ada dengar maksiat dah, tak ada berjumpa dengan ahli maksiat dah, duduk seorang-seorang atas puncak bukit beribadah. Tapi Islam tidak membenarkan kerana ada orang lagi berhajat kepada dia. Jadi duduk dalam keadaan masyarakat yang begitu, mestilah ada pada diri dia kesabaran yang panjang. Apa maksud yang panjang? Sampai bila-bila dia kena sabar berhadapan dengan masyarakat yang macam tu. Dia tak ada sakatan sabar. Sabar yang berpanjangan sampai mati. Dia kena berhadap dengan masyarakat yang macam-macam karenah, macam-macam fitnah. Dan halim yang amat besar. Dia kena ada sifat lemah lembut yang amat besar. Kerana nak memikat, nak menarik hati manusia ni bukan satu perkara yang sangat mudah. Hati manusia ni macam-macam. Rambut sama hitam tapi hatinya berbeza-beza. Ada yang keras hati, ada yang lembut hati, ada yang nipis hati, ada yang hitam hati, ada yang tak kenal agama, ada yang benci kepada agama. Kadang-kadang benci itu sebab tak kenal agama. Macam-macam. Jadi dia kena ada halim, sifat lemah lembut yang amat besar. Dia kena pandai dalam berdakwah, macam mana nak menarik minat manusia, macam mana nak menyampaikan agama di dalam hati manusia yang penuh dengan maksiat. Macam mana cara? Boleh tak kita nak paksa dia? Macam mana? Dan selain daripada itu, dia mesti kena ada ilmu juga. Mesti ada ilmu. Macam mana nak menarik orang, nak menarik minat orang kepada manusia. Yang kita takut, yang kita bimbang, diri kita sebagai pendakwah ni jadi asbab nanti orang benci kepada agama pula. Kalau tak betul caranya, kalau tak betul gayanya, kita nanti jadi asbab orang benci kepada agama. Sebab itulah nak kena hati-hati. Sebab tu nak kena ada ilmu dalam nak berdakwah, dalam nak menyampaikan agama pada manusia. Kalau tak, nanti orang tengok kita orang benci. Dan minta tolong ia laki-laki kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Dia kena banyak-banyak berdoa, kena banyak-banyak meminta pertolongan daripada Allah
kerana dia duduk dalam keadaan masyarakat yang penuh dengan fitnah tu. Minta tolong Allah Ta'ala lindungkan diri dia daripada terkena fitnah. Takut-takut nak berdakwah dalam masyarakat yang macam tu dengan dia dengan dia sekali. Silap-silap dia tinggalkan agama ikut orang lain balas. Jadi kena minta tolong dengan Allah Ta'ala bagi kesabaran yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat panjang. Jangan berputus asa. Sebab ada yang mencaci, ada yang mencela, ada yang memfitnah, ada yang memperlekeh-lekehkan, ada yang mempersenda-sendakan. Jadi kalau nak ikut nafsu, ikut hati, baik lagi duduk atas puncak gunung buat ibadat seorang-seorang, habis cerita. Tapi tak boleh. Allah Ta'ala tak benarkan dia kena duduk dalam masyarakat yang macam tu, kerana ada orang berhajat dan bergandak kepada dia. Dan kalau tak ada orang yang macam tu, nanti habislah masyarakat lagi lah. Jadi lagi porak-peranda, lagi rosak lah jadi. Kalau datang pahaman-pahaman pelik, tak ada orang yang nak mempertahankan. Kalau datang macam-macam pertikaian, kesamaran dalam agama, tak ada orang yang nak menerangkan, tak ada orang yang nak menyelesaikan. Jadi dia tak boleh tinggalkan manusia. Tengok tu, agama tak mengajar kita mementingkan diri sendiri. Kalau nak ikut penting diri sendiri, baik. Rasulullah SAW tu duduk dia beribadat seorang, tak payah sibuk nak berdakwah. Jumpa pembesar sini, nak jumpa pembesar situ, orang duk mengejek dia, mengata dia macam-macam, memfitnah dia macam-macam. Baik dia duduk seorang beribadah. Tapi dah Islam ni tak mengajar kita mementingkan diri sendiri. Kalau ada ilmu, kena kongsi, kena ajar orang lain, kena tunjukkan kepada orang lain, kena bimbing orang lain sekadar yang kita tahu. Nak menyampaikan ilmu bukan nanti banyak. Begitulah juga nak beramal dengan ilmu, bukan nanti banyak. Ada ilmu sikit, beramal dengan ilmu yang sedikit, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang banyak. Tapi kalau kita ada ilmu sikit tapi tak boleh nak beramal dengan ilmu yang sedikit, kalau banyak lagilah tak boleh nak beramal. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia dah ada, walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan tambah kepada dia ilmu yang lain. Bila dia ada ilmu yang sedikit tapi dia beramal dengan ilmu yang sedikit, insya-Allah Ta'ala akan tambah kepada dia ilmu yang lain. Sebab Allah Ta'ala tengok dia ni orang yang bersyukur dengan nikmat ilmu. Apa tanda syukur dengan nikmat ilmu? Iaitu beramal dengan ilmu yang kita dah tahu. Bila beramal dengan ilmu yang kita dah tahu, itulah tandanya kita bersyukur dengan nikmat ilmu. Bila bersyukur, Allah tambahlah nikmat. Ini kalau banyak ilmu, kalau sikit ilmu kita tak beramal, kalau banyak ilmu lebih-lebih lagi lah kita tak beramal. Itulah juga nak menyampaikan, kita tahu sikit, kita sampaikanlah sikit kondan kita. Ilmu tu milik Allah, hak Allah, bukan milik kita, bukan hak kita. Dan jangan sombong dengan ilmu yang kita ada, Allah pinjamkan sementara. Baik, kemudian itu yang pertama, kena sabar yang berpanjangan, kena minta tolong dengan Allah banyak-banyak. Dan tilik yang halus. Tilik yang halus itu isyarat kepada ilmu lah. Kena ada ilmu yang halus. Macam mana nak duduk dalam masyarakat, macam mana nak menyampaikan agama. Setidak-tidak biar orang kenal apa tu agama Islam. Setidak-tidaknya biar masyarakat tahu apa itu agama Islam. Setidak-tidak biarlah masyarakat kasih terhadap agama Islam. Setidak-tidak biar dikenal siapa Tuhan, siapa Rasul, apa itu agama Islam. Dapat sampaikan itu pun jadilah, supaya mereka tidak membenci agama Islam. Itu pengalaman. Kadang-kadang orang benci dengan agama ni sebab dia tak tahu, dia tak kenal, dia tak faham. Dia dimomok-momokkan dengan orang yang tak faham agama. Dimomok-momokkan oleh musuh-musuh agama. Dimomok-momokkan oleh golongan munafikin. Jadi dia jadi benci pada agama sebab dia tak kenal apa itu agama.
Tapi bila dia dah belajar, dia dah mendekatkan diri pada agama, bila dah ada kefahaman, insya-Allah akan datanglah rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih, rasa seronok dengan agama Islam. Baik, yang keduanya, bahawa ada ia pada makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu, dan dan jikalau ada dengan tubuhnya serta mereka itu. Nak menunjukkan laki-laki yang seperti ini tadi, jasad dia sahaja duduk bergaul bercampur dengan masyarakat, tapi hakikat hatinya dengan Allah, hakikat hatinya dengan agama, hakikat hatinya dengan akhirat. Tapi jasad dia, tubuh dia bercampur gaul dengan manusia, tapi hatinya uzlah, hatinya tidak terpesona, tidak terpedaya, tidak tertarik dengan manusia itu tadi. Jadi jasad dia saja, jasad dia bercampur dengan manusia, tapi hatinya tidak, hatinya dengan akhirat, hatinya dengan ibadah. Maka jika berkata-kata mereka itu manusiakan dia akan laki-laki ini, berkata-kata ia laki-laki akan mereka itu. Dia tak sombong. Dia tak sombong. Kalau orang ajak berjumpa, dia jumpa. Kalau orang ajak berbual, dia berbual. Kalau manusia tadi ajak berjumpa, berbincang, mana dia pergi, dia jumpa. Dia raikan. Dia tak kata, aku orang alim, aku orang ada ilmu, aku orang kuat semayang, aku orang kuat mengaji, aku kuat zikir, aku kuat selawat. Ni manusia lain ni semua orang yang tak ada ibadah ni, aku tak nak layan dia orang. Macam tu tak boleh lah. Itu sombong namanya. Ni dah dia raikan. Sebab dia tahu kenapa mereka, kenapa masyarakat dalam keadaan begitu. Kerana mereka jauh daripada agama. Boleh jadi tidak ada yang mengajar mereka. Boleh jadi dia tak pernah dengar apa itu agama. Boleh jadi dia memang dilahirkan di kalangan orang yang tidak faham dengan agama. Kita ni syukurlah, alhamdulillah, lahir-lahir mak bapak kita semayang, adik-beradik kita semayang. Alhamdulillah. Ada orang lahir-lahir mak bapak tak semayang, adik-beradik tak semayang, dilahirkan di kalangan ahli maksiat. Itu semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Kita mujur Allah Ta'ala lahirkan di kalangan orang-orang mak bapak yang sembahyang, mak bapak yang ada agama. Duduk diberi makna Allah Ta'ala datangkan kepada kita kawan-kawan yang ingat agama. Alhamdulillah. Maka jangan sombong, sebab nikmat tu Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila. Cuba kita bayangkan diri kita duduk di kalangan mereka. Cuba kita bayangkan diri kita duduk di kalangan mereka. Lahir-lahir di kalangan mak bapak yang tak semayang, kaki judi, kaki arak, kaki sosial dan macam-macam. Macam mana kita nak buat? Padahal dalam diri kita ni ada juga keinginan nak jadi baik, tapi tak tahu mana nak mula macam mana. Kita cari. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia, berkata-kata dia akan mereka itu, dia tak sombong. Dan jika ziarah mereka itu manusia akan dia, kalau manusia tadi nak datang, nak berjumpa, nak ziarah dia, besarkan mereka itu atas qadar mereka itu. Maksudnya diraikan. Kalau ada orang-orang awam, masyarakat, kawan-kawan dia nak datang jumpa dia, dia jumpa, dia raikan, dia layan. Dia tak lari masuk dalam rumah, tak keluar rumah, tak nak meraikan, dah dia raikan, dia layan. Tengok Tok Guru tu, pergi ziarah Tok Guru, hebat dia raikan dia. Dia jamu tu macam-macam sampai tak termakan-makan. Padahal yang datang ziarah dia ni bukan alim ulama pun. Semayang tak cukup waktu. Semayang tak semayang. Yang pakai seluar pendek, tapi dia raih. Sebab dia faham. Dia faham. Kenapa orang tu duduk dalam keadaan begitu, dia tahu.
Besarkan mereka itu atas mereka itu dan syukurkan dia. Terima kasih datang ziarah. Terima kasih datang ziarah. Jadi orang pun terpikatlah dengan dia. Oh Masya Allah, kita macam ni pun dia sambut juga. Kita kaki kita orang biasa-biasa ni pun dia sambut juga. Dia raikan kita juga. Jadi di situ dah ada rasa suka, dah ada rasa seronok dengan orang yang ada ilmu. Macam ni rupanya orang ada ilmu ni, tak sombong rupanya. Tengok daripada jauh macam takut nak dekat, tapi bila dah dekat macam ni akhlaknya, hebatnya. Barulah hati manusia tak liar kan. Dan jika diam mereka itu daripadanya dan berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Dan jika ada mereka itu di dalam sebenarnya dan kebajikan, kalau dia tengok manusia dan masyarakat tadi di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, tolong akan mereka itu. Dia pun memberi pertolongan, memberi bantuan. Kalau dia tengok benda-benda baik, dia tolong. Dia turut serta dalam benda-benda baik. Dan jika ada mereka itu manusia masuk di dalam sia-sia dan kejahatan, kalau dia tengok manusia dalam kejahatan, dalam perkara yang sia-sia, menyalahi, ia akan mereka itu. Dia tak campur. Benda-benda tak elok, dia tak campur lah. Tapi kalau benda-benda elok, dia campur. Dia turut serta. Dan berpindah ia akan mereka itu. Tetapi hendak menolak atas mereka itu dan menakuti akan mereka itu manusia, maka diharap akan kabulnya mereka itu manusia. Maka dirikan dengan segala hukuk, makna laki-laki tadi mendirikan segala hak-hak mereka itu manusia daripada ziarah. Jadi kalau ada orang ziarah, ditunaikan hak-hak ziarah. Makna melayan tetamu, menghormati tetamu, dan mengunjung dan menyampaikan segala hajatnya manusia yang diangkatkan, makna yang diajukan kepadanya laki-laki tadi. Barang sedapatnya, makna apa sahaja hajat manusia yang dihadapkan kepadanya laki-laki tadi, dia cuba tunaikan sekadar yang dia mampu. Dan jangan menuntut akan mereka itu akan balasan. Jangan minta balasan daripada manusia tadi. Jangan minta apa-apa balasan daripada hajat-hajat yang ditunaikan kepada. Jangan minta apa-apa. Jangan letakkan, aku dah tolong ni, sekian kau kena bayar. Tak bayar. Jangan tuntut apa-apa balasan. Dan jangan harap yang demikian itu. Jangan kau harapkan demikian itu, mana balasan daripada mereka itu. Kau jangan harap. Harap pun jangan. Lagi minta, harap pun jangan ada dalam hati. Kalau nak tolong orang, jangan dalam hati itu ada harap nakkan balasan. Bahkan harapkanlah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kita menolong, kita membantu ikhlas kerana Allah. Kalau kita harapkan balasan daripada manusia dengan kebaikan yang kita buat, apabila kita tak dapat apa yang kita nakkan tadi, kita tak dapat balasan apa yang kita nak seperti mana yang kita nak tadi, nescaya kita akan kecewa dengan kebaikan dan pertolongan yang kita buat. Sebab kita harapkan balasan daripada manusia. Tapi kalau orang tu buat baik, harapkan balasan daripada Allah, walaupun dia tak dapat apa-apa balasan daripada manusia, tetap hatinya puas. Tetap hatinya puas dengan bantuan dan pertolongan yang diberikan. Kerana apa? Dia yakin pasti akan ada balasan daripada Allah dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Jadi kita ni selalu kecewa sebab kita harapkan balasan baik daripada manusia dengan perbuatan baik yang kita berikan. Kita buat baik, orang tak balas dengan kebaikan, lalu kita kecewalah sebab kita harapkan kebaikan daripada orang. Dan jangan melontarkan akan mereka itu daripada dirinya yang meliarkan.
Maksud jangan kita membuat sesuatu yang meliarkan, makna menjauhkan hati manusia. Kerana yang demikian itu, maknanya kalau orang ada datang kepada kita meminta hajat-hajat, menunaikan hajat-hajat, bila kita bantu, maka jangan harapkan balasan. Kalau dia orang tak bagi balasan pun, jangan jangan kita membuat sesuatu yang boleh meliarkan hati mereka. Nanti lain kali dia tak datang, dia tengok kita merungut, dia tengok kita tolong tapi lepas tu kita merungut masa muka. Nanti lain kali dia tak datang lah. Dia tak nak dekat dah dengan kita. Bila dia tak nak dekat dengan kita, tak adalah peluang kita nak sampaikan agama. Macam mana nak sampaikan agama pada dia? Hati dia dah liar. Jadi kena pikat hati dia dulu, kena tambat hati dia dulu, supaya dia berbaik-baik dengan kita. Bila dia dah berbaik-baik, dah berkawan, senanglah nak sampaikan agama. Bolehlah kita cerita sikit-sikit, slow. Dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Waktu kalau kita ni diberi keluasan, tengok orang-orang alim, tengok tutup guru yang Allah Ta'ala beri keluasan harta benda, Masya Allah, tabarakallah. Tak lokek langsung, kaya. Dah lah luas harta, hati pula kaya. Apa yang ada dalam tangan dia bantu, dia tolong, dia bagi. Hebat. Tengok tutup guru ni, dia tak sayang harta yang ada pada dia. Dia tolong, dia bagi. Apa yang dia ada, dia bagi. Kalau dia kuasa, dia ada keluasan, dia bagi, dia tolong. Hebat. Tak lokek. Nampak kalau anak-anak murid yang dia sayang lagi, dia tak sayang duit ni. Waktu kita dulu waktu balik daripada pondok, daripada Kelantan balik ke sini, naik motor. Dulu motor kap, bukan Superbike dah. Melaka Kelantan, Pasir Mas, naik motor sebelum subuh, gerak lepas maghrib sampai. Nak balik ke sana, nak balik ke sini. Tapi kalau nak balik mesti kita jumpa Tok Guru. Sebab kita tahu kalau jumpa Tok Guru mesti dapat duit banyak. 2-300 tu confirm dia bagi. Dia tanya, mau nak balik Melaka naik apa? Naik motor. Dia kata jauh, berapa jam? Tak adalah 14 jam, 15 jam. Macam-macam style duduk atas motor, Superman, Batman, semua dia. Nak menyampaikan. Tapi tak pula seronok. Sebab kita seronok naik motor. Dia bagi duit. Kalau ikut dia pergi mengajar, dia bagi duit. Oh, seronok. Pandai. Ada tu tolong bayar dengan hutang-hutang kita lagi. Dia kata, mu ada hutang apa? Tolong bayar. Masya Allah. Yang pemurah, kaya hati. Dan jangan melontarkan mereka itu daripada dirinya yang melihatkan kerana yang menyangkan itu, dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Kalau kita kuasa, bagilah. Tak kisahlah, bukan maksudnya bagi duit. Bagi khidmat, pertolongan, bantuan, ikutlah idea, pandangan, pendapat, ikutlah. Bukan semestinya bagi duit. Dan apa kemahiran yang kita ada, tolong. Dan picit daripada mereka itu, ambil jika memberi. Kalau orang sedekah, ambillah. Dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti. Jadi kalau ada apa-apa masyarakat buat terhadap diri kita yang menyakitkan hati kita, tanggunglah, sabarlah. Dan menyatakan bagi mereka itu manis mukanya, tunjuk muka yang manis pada mereka itu. Tengok tu guru tu senyum ni muka itu. Jarang nak tengok muka dia masak. Kalau muka dia masam tu, dia marah lah, ada benda yang tak kena. Tapi biasanya manis dia muka dia. Kita tengok hilang masalah. Tengok muka orang-orang alim ni, tengok muka dia hilang masalah kita, terlupa masalah kita. Tenang. Ketenangan yang ada dalam hati dia terpancar di wajah dia. Kita dah
Orang ada 10 masalah, tengok muka kita ada 30 masalah tambah. Bak hati kita kucak kacik. Dan menghiasi bagi mereka itu dengan zahirnya, dan disembunyikan segala hajatnya laki-laki daripada mereka itu, maka dilawankan dan diubatkan dia di dalam sirnya dan batinnya. Makna apa sahaja masalah yang dihadapi, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngadu pada orang-orang ramai tadi. Ngadu pada Allah lah. Yang pasti biar orang tengok kita dalam keadaan tenang, senyum, padahal ada masalah. Tapi tempat ngadu kita mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka berkehendak serta yang demikian itu kepada bahawa menilik bagi dirinya laki-laki yang tertentu, maka dijadikan baginya bahagian daripada ibadat yang tertentu, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Jadi walaupun bercampur dengan manusia, kita mesti ada masa untuk kita beribadah dengan Allah Ta'ala. Bukan bermaksudnya bila dibenarkan bercampur gaul dengan manusia sampai kita pun tak ada masa nak beribadah, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak baca wirid, tak ada masa nak sembahyang, sebab dia bercampur dengan manusia tadi, dalam sebab nak berdakwah tadi, nak bercampur, nak menarik hati, nak menarik minat manusia terhadap agama tadi, sampai kita pun lega, tak ada masa nak beribadat pula dah. Tak boleh lah, kalau macam tu tak boleh. Mesti kena ada masa untuk diri kita yang tertentu, untuk kita beribadat. Maka dijadikan baginya bahagian daripada ibadat yang tertentu, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia kata apa? Jika aku tidur malam, nescaya aku sia-siakan diriku. Kalau aku tidur malam, aku sia-siakan diriku. Maksudnya aku habiskan masa dengan tidur. Bila dah tidur, dah tentulah tak boleh nak beribadat. Kata Sayyidina Umar. Dia pembesar, dia pemimpin, dia pemerintah pada waktu dia jadi khalifah. Malam dia tak tidur. Sebab apa? Dia kata kalau aku tidur waktu malam, aku tak ada masa nak beribadat, rugilah. Dan jika aku tidur siang hari, kalau aku tidur waktu siang pula, apa jadi? Nescaya aku sia-sia. Dan jika aku tidur siang hari, nescaya aku hilangkan hak rakyat. Kalau aku tidur waktu siang pula, aku hilangkan. Makna rakyat tak boleh nak mengadulah dengan dia. Tak bolehlah dia nak menguruskan rakyat dia kalau dia tidur waktu siang. Siang lah orang nak jumpa, nak mengadu masalah macam-macam. Nak pergi melawat sana, melawat sini, ziarah sana, tengok projek sini, tengok projek sana. Hari siang lah, takkan hari malam lah. Nak tengok projek-projek, tapak-tapak projek, hari siang lah. Dah kalau tidur siang, raja tidur, menteri menteri tidur, YB tidur, datuk tidur. Bila nak pergi jumpa masyarakat jadi siang dia tak tidur, siang dia bersibuk dengan urusan dia dengan masyarakat, dengan rakyat dia. Dan tengok siapa susah, nak tolong sini, urusan rakyat dia. Maka betapa bagiku dengan tidur antara ku ini. Macam mana aku nak tidur itu? Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia sangat-sangat kurang tidur ni. Mana kita ada pernah dengar orang hebat-hebat ni tidur 8 jam. Kita je yang buat jadual. Paling kurang satu hari mesti 8 jam. Kalau tak sehat. Kita fikirnya tu. Padahal yang disuruhnya tidur yang secukupnya. Bukan 8 jam. Kalau 3 jam cukup, 3 jam lah. Kalau 4 jam, 5 jam cukup, 5 jam lah. Bukan mesti 8 jam. Ni ada orang buat 8 jam mesti. Kita kalau tak tidur 8 jam mesti badan jadi Nah, ulama-ulama orang hebat-hebat semua kurang tidur. Tapi kita pun kurang tidur kan. Tapi kita kurang tidur, kita main handphone. Kita kurang tidur kan, tapi kita main handphone, bukan baca Quran. Orang ulama dulu-dulu dia kurang tidur, beribadat daripada pagi ke malam, pagi ke pagi. Ada ulama yang tengok kitab, mutalaah kitab daripada isyak dapat ke subuh.
Dengan qiyamul lail ni, dengan baca Quran ni, dengan mengarang kitab ni, dengan baca kitab ni. Oh, hebat orang dulu-dulu. Tak ada lawan lah. Tak ada lawan. Ke mana-mana pun orang dulu-dulu hebat. Malamnya penuh dengan ibadat. Qiyamul lail juga. Kitab-kitab juga. Quran juga. Jadi malamnya penuh dengan ibadat. Kalau dia tidur pun sejam dulu je. Ingat lagi arwah tu jelah kata, aku tak ada masa nak tidur. Aku tak ada masa nak letak punggung pun tak ada masa. Memang siang tu sibuk daripada subuh sampai dah ke malam, sibuk dengan ibadat, mengajar, mengaji. Orang jumpa dia, mengadu macam-macam hal, mengadu macam masalah. Tak ada masa dia nak berehat. Kadang-kadang sampai dia tertidur, mengajar terlelap. Dah tak ada masa tidur. Orang datang jauh-jauh. Waktu dia letakkan waktu nak datang ziarah dia, sekian. Dia kata takkan aku nak halau orang balik. Yang datang bukan orang kampung, orang daripada Johor lah, daripada Melaka lah, daripada Kuala Lumpur. Takkan nak suka balik dulu, nanti kau datang balik. Kan? Dia layan sampai tiap hari lah macam tu. Jadi bila masa yang dia berehat ni, itulah hari pengorbanan ulama. Hebat. Dia tak minta bayar apa. Maknanya masa untuk diri dia rehat tu tak ada. Semuanya dia dibelanjakan untuk orang lain, untuk agama. Hebat. Kita tak boleh tiru. Maka betapa bagiku dengan tidur antaraku ini dan pada makna ini melintangkan bagiku beberapa abiyat, bait-bait daripada syair. Kita baca lah syair, baca gitulah, nanti ada masa kita terangkan dia punya makna dia. Maka jikalau ada kamu di dalam menunjukkan a'immah gemar, maka ditetapkan olehmu atas bahawa mengendera akan dikau oleh waqa'i dengan dirimu dan sempurna akal tak kala tiap-tiap kebencian dan hati sabur, dan iaitu di dalam dada mani'. Lagi akan datang insya-Allah, nanti kita bacakan dia punya pencerahan dia. Syair tak ada nak tengok dia. Lidahmu dipeliharakan dan matamu kekangkan, dan rahsiamu pada Rabbu datang. Pada Rabb tu mana Tuhan. Dan sebutmu sembunyi dan pintumu tertutup, dan gigimu tersenyum dan perutmu ja'i, dan hatimu luka dan pekanmu tiada laku, dan kelebihanmu ditanam kecelaan sya'i, dan di dalam tiap-tiap hari engkau menelan berbekalan daripada masa dan segala saudara dan hati ta'i. Maka lazimkan akan malam ini ambil perhubungan, bagi hari masam muka, sebab sedikit padanya zara'i. Kata mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan adalah dengan dirinya serta mereka itu laki-laki tadi, dan hati apa yang terlebih jauh daripada mereka itu. Padahal hatinya jauh daripada manusia, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tubuh badannya sahaja yang bercampur, yang bergaul dengan manusia. Inilah keadaan laki-laki yang mana uzlah ni, dia tetap termasuk dalam kata orang yang beruzlah, walaupun pada zahirnya duduk bergaul dengan manusia. Ada pula sejenis laki-laki yang putus, yang memutuskan terus hubungan dia dengan manusia, yang mana mereka duduk di puncak-puncak bukit, duduk dalam gua, duduk dalam gunung, duduk di tengah-tengah pulau, tak campur langsung dengan manusia. Dia beribadat terus-terus, yang mana di situ tak ada kewajipan solat Jumaat, solat berjamaah, tak ada. Tapi ada syarat-syarat dia. Dan yang demikian itu demi umurku pekerjaan yang amat payah. Demikian itu makna tubuh badan nak bercampur dengan manusia, tetapi hatinya dengan Allah, hatinya dengan agama, hatinya dengan akhirat. Satu pekerjaan yang amat payah dan kehidupan yang banyak kekeruhan. Tak seronok duduk dalam keadaan macam itu. Tapi apakan daya, dah perintah Allah, Hati meronta-ronta,
Kalau boleh nak lari, nak duduk di tempat lain, nak beribadat, nak bersunyi-sunyi dengan Allah, tapi tidak dibenarkan kerana ada tanggungjawab dengan manusia. Dan padanya berkata Syekh kami di dalam wasiatnya, hei anakku, hidup olehmu serta ahli zamanmu. Hidup olehmu bersama ahli zamanmu, masyarakat, yakni orang yang samamu, dan jangan kamu ikut dengan mereka itu. Hidup dengan manusia. Kita hidup dengan orang zaman sekarang, tapi jangan ikut perangai orang zaman sekarang. Itu maksud dia. Orang zaman sekarang contohnya tinggalkan agama. Kita jangan tinggalkan agama. Orang zaman sekarang tak nak belajar agama, kita jangan tak nak belajar agama. Tapi hidup sama dengan manusia. Tapi perangai-perangai manusia yang tak baik, yang tak bagus tu jangan ditiru, jangan diikut. Itu maksud dia. Hei anakku, hidup olehmu serta ahli zamanmu, yakni orang yang samamu, orang yang sama waktu dengan kita, orang yang ada di masa kita sekarang. Dan jangan kamu ikut dengan mereka itu, makna jangan ikut benda-benda yang tak elok, perangai-perangai yang tak elok, akhlak-akhlak yang tak elok jangan ikutlah, yang elok-elok ikutlah. Budaya-budaya yang tak elok jangan ikut, budaya yang elok ikutlah. Kemudian kata dia, apa yang terlebih payah kehidupan ini serta orang yang hidup dan mengikut ia dengan segala orang mati. Payahlah, maknanya nak hidup zaman, nak hidup sekali dengan manusia tapi tak nak ikut perangai manusia, payah. Banyaknya kita terikut-ikut dengan manusia. Orang kita ikut orang fashion macam tu, kita nak fashion macam tu. Orang pakai macam ni, kita nak pakai macam ni. Orang makan benda-benda macam tu, kita nak makan juga benda-benda macam ni. Orang berhibur macam tu, kita pun nak berhibur juga. Jadi nak melawan arus tu sangat-sangat payah. Nanti dikatakan tak maju, dikatakan tak moden, dikatakan macam-macam. Kita ni payahlah sebab kita ni nak orang kata kita baik-baik, nak orang kata kita bagus. Kalau tak nak ikut manusia itu peliknya, ramai yang caci. Apa pakai tutup-tutup ni, longgar-longgar ni. Orang zaman sekarang ni pakaian orang zaman dulu-dulu ni, pakaian orang kampung ni. Ni duduk kat bandar nak pakai tutup-tutup, longgar-longgar. Kerja hebat-hebat tapi pakai macam ni. Tak padan lah. Gaji ribu-ribu kena pakai, kena pakai ketat-ketat, kena pakai seksi-seksi, menarik perhatian. Barulah orang kata, dia nak orang kata. Bukan nak Allah kata, dia nak orang kata. Bahawa nampak kita hebat. Dia bukan kata nak nampak Allah kata kita hebat, dia nak orang kata kita hebat. Padahal yang memberi rezeki itu Allah, tapi dia nak perhatian makhluk, dia nak perhatian manusia. Kata ambil perhatian Allah, supaya Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, belah kasih sayang Allah. Barulah Allah tolong kita, bantu kita, luaskan rezeki kita. Ni dah kita nak orang tengok kita, orang tengok kita, orang tengok kita. Orang tengok kita. Orang mana? Orang yang tak faham agama. Kalau kita nak orang yang faham agama tengok kita, lain. Tapi kalau kita nak orang yang tak faham agama tengok kita, lain. Ini payahlah. Payah. Nak melawan arus tu payah. Sebab tu kena minta tolong sangat-sangat dengan Allah, bagi kekuatan supaya boleh kita walaupun hidup di zaman yang maju ni, tetapi kita tetap tidak meninggalkan syariat. Walaupun kita orang yang berkerjaya, tetapi tetap agama atas junjungan kepala kita. Mana pun kita berada, agama atas kepala kita. Syariat itulah pakaian kita. Walau di mana keadaan kita, walau macam mana keadaan kita sekalipun. Jangan ikut orang habisnya, ikut agama, ikut selera manusia. Selera orang berubah-ubah.
Tapi kalau selera agama tak berubah. Macam itulah daripada dulu sampailah sekarang. Daripada dulu sampai sekarang suruh pakai longgar. Daripada zaman Rasulullah SAW sampailah sekarang, sampailah akan datang, agama suruh pakai longgar. Tapi kalau ikut selera orang, dulu pakai ketat bawah longgar, ketat atas bawah longgar. Lepas tu kadang bawah ketat atas longgar pula, selera lain pula. Terbelah sini, terbelah sana. Bertutup tapi nipis, bertutup tapi nampak bayang-bayang. Tu ikut selera orang. Namanya pakaian muslimah tapi nampak juga bentuk-bentuk. Tu selera orang. Jadi jangan ikut selera orang, ikut selera agama. Baik, kemudian katanya musannif lagi. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bercampur olehmu akan manusia dan hilangkan mereka itu, dan agamamu itu jangan berkata akan mereka itu, yakni jangan kamu zahir akan mereka itu, maka inilah faedah yang memadakan bagimu. Kemudian kataku apabila bermasuk fitnah sesetengah di dalam setengah, dan kembali pekerjaan, yakni pergi datang, makna berubah-ubah keadaan dan berpaling manusia daripada pekerjaan agamanya, memberi belakang. Macam mana nak buat? Tiada mengintai mereka itu di dalam mukmin kerabatnya dan akan janjiannya, dan tiada menuntut mereka itu akan orang alim, dan tiada melihat mereka itu akan yang memberi faedah, dan tiada orang yang menolong akan mereka itu pekerjaan agamanya, dan melihat akan fitnah melengkapi akan orang yang am, dan tolak, yakni merangkak, yakni berjalan pula antara khasyah. Maka bagi orang alim diuzurkan pada uzlah dan mengasingkan dia dan ditanamkan ilmu. Kalau dah sampai tahap macam tu, orang tak peduli dah. Ada orang alim, orang tak peduli dah. Orang tak heran langsung dah orang alim. Orang tak berhajat langsung. Orang tak perlu, seorang pun tak perlu. Orang benci agama, orang pakak-pakak tinggalkan agama dah. Cuma tinggal nama je. Tinggal nama Islam, tinggal gelar Islam, tapi dalam hidup tak perlukan Islam dah. Tak perlukan alim ulama dah. Masing-masing hidup atas dunia ikut kepala otak masing, ikut pandangan masing-masing. Maka pada waktu itu diuzurkan pada uzlah, bolehlah mengasihkan dan ditanamkan ilmu. Pada waktu tu boleh nak suruhkan ilmu. Orang dah tak berhajat dah. Nak cakap agama, orang tak nak dengar, tak laku langsung agama. Sampai nanti masa tu akan sampai nanti. Akan sampai satu masa dia. Dan orang alim pun nanti makin lama makin dah tak ada dah. Dan aku takut bahawasanya barang yang kami sebut itu, iaitu inilah zaman yang payah dan zaman yang penuh kekeruhan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadilah insyaallah kita sambung lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa ata. Mudah-mudahan dengan berkat alim ulama, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat majlis-majlis ilmu, dengan berkat makna rumah-rumah Allah yang masih lagi berterusan diimarahkan dengan solat berjamaah, majlis-majlis ilmu yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, anak bini kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, sahabat anda kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah daripada fitnah akhir zaman, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutubil muthawwal dzakar. Allahumma qadisna mimma ana fihi qadasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.